Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam sesi wacana ilmu pada kali ini dengan tajuk Panduan Pelaksanaan Jadual Waktu PDPR. Saya, Sajid Effendi bin Hassan, akan melaksanakan tugas sebagai moderator pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik yang dikasihi sekalian, kita sedia maklum bahawa sesi persekolahan pada tahun ini menyaksikan semua murid mengikuti PDPR seawal hari pertama persekolahan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang diumumkan oleh kerajaan. Walaupun sekolah telah menyediakan jadual waktu PDPR, namun masih timbul pertikaian dan kerisauan pelbagai pihak tentang pelaksanaan PDPR berdasarkan jadual yang diberikan. Kita sangat bertuah pada hari ini kerana bersama-sama dengan kita adalah yang berbahagia Datin Seri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, menjelaskan dengan terperinci berkaitan tajuk pada hari ini. Selamat datang yang bahagia Datin Seri. Terima kasih Saudara Tajul. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton kita pada hari ini, terutama sekali dalam para kalangan pendidik kita di luar sana. Baiklah. Bolehkah yang bahagia Datin Seri jelaskan mengapa KPM mengeluarkan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR sedangkan sekolah telah menyediakan jadual waktu PDPR mereka? Jadual waktu adalah perkara yang amat penting dalam sistem persekolahan kita di mana pelaksanaan PDP dapat dilaksanakan secara teratur dan sistematik. Dan kita sedar juga apabila berlakunya PDPR, pihak sekolah telah merancang jadual waktu PDPR bagi kelangsungan pembelajaran murid. Namun terdapat pelbagai isu terkini yang timbul akibat ketidakfahaman dan ketidakselarasan berkaitan tentang jadual waktu ini. Jadi tinjauan dan semakan KPM mendapati terdapat pelbagai jenis jadual waktu yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, iaitu kalau kita lihat sebagai contoh yang dapat kami temui ialah seperti ada yang 1 hari 4 jam pembelajaran, ada yang 1 hari 2 jam, malah ada yang 1 hari hanya 1 jam sahaja. Jadi kesan daripada jadual waktu yang berbeza ini akan mengakibatkan kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid tidak dapat disampaikan dengan berkesan. Dan yang keduanya kita lihat isu berkaitan tentang lambakan kerja rumah ini. Jadi KPM juga menerima aduan daripada pihak ibu bapa khususnya mengenai lambakan kerja rumah di mana kandungan kurikulum ini kita rasakan tidak dapat disampaikan seperti yang dihasratkan dalam kurikulum kebangsaan. Dan yang ketiganya ialah pemilihan pendekatan yang pelbagai. Ini bermaksud pendekatan yang digunakan oleh guru atau sekolah tidak sesuai dengan lokaliti setempat serta kesediaan murid serta seperti penggunaan peranti dan juga akses internet. Baiklah yang bagi Datin Seri. Yang bagi Datin Seri, apakah tujuan KPM mengeluarkan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini? Jadi saudara Tajul dan juga penonton sekalian, kesan daripada senario yang digambarkan tadi, KPM committed untuk memastikan kelangsungan pembelajaran murid dengan menyediakan panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR bagi membantu pihak sekolah. Sebenarnya panduan ini jelas iaitu bertujuan pertamanya mencadangkan peruntukan masa PDPR yang lebih terancang, berstruktur dan seimbang agar tidak berlaku lambakan kerja rumah yang dikatakan membebankan murid. Keduanya dia menjadi rujukan bagi pengurusan pihak sekolah, guru mata pelajaran, juga ibu bapa dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan jadual waktu PDPR bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid. Dan yang ketiganya ialah membantu guru membina suasana PDPR yang mesra ibu bapa agar mereka dapat memberi sokongan berterusan terhadap pembelajaran di rumah. Kerana ketiga ini kita lihat peranan ibu bapa adalah yang paling kita perlukan bagi menyokong PDPR ini.
Baiklah, yang berbahagia Datin Sri, selepas panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR ini dikeluarkan, mungkin ada pihak di luar sana seperti sekolah, ibu bapa atau guru itu sendiri merasakan seolah-olah ada format jadual yang baru dikenalkan. Mungkin yang bahagia Datin Sri boleh jelaskan lanjut apa yang dimaksudkan dengan jadual waktu PDPR seperti yang dinyatakan dalam panduan. Okey, saya akan cuba untuk memperjelaskan secara lebih perlahan ya agar warga pendidik di luar sana faham dan juga hasrat yang kita keluarkan tentang manual PDPR. Jadi di sini saya ingin menegaskan tiada format jadual yang baru yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan dalam panduan ini terdapat 3 perkara yang perlu difahami oleh semua pihak sebelum jadual waktu PDPR dilaksanakan di sekolah, iaitu mengambil kira faktor peruntukan masa seminggu, peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial. Bagi yang pertamanya iaitu peruntukan masa seminggu. Perkataannya ialah peruntukan masa seminggu. Ini diambil kira daripada surat perkeliling Ihtisas yang sedang berkuat kuasa. Jadi peruntukan minimum jam setahun mata pelajaran dibagikan dan dizahirkan dalam tempoh seminggu perkiraannya. Dan yang kedua ialah peruntukan masa PDP. Adalah merupakan tempoh masa yang diperuntukkan bagi menyampaikan sesuatu kandungan mata pelajaran. Dan pelaksanaan kurikulum semasa memperuntukkan masa PDP boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian bergantung kepada kemudahan sumber dan situasi lokaliti sekolah. Jadi yang nak saya tekankan tentang tempoh masa PDP ni ialah perkataan secara dalam talian dan luar talian, tetapi ia adalah fleksibel dengan mengambil kira kemudahan sumber dan juga situasi lokaliti sekolah. Apa yang dimasukkan dalam talian? Iaitu pelaksanaan kurikulum secara dalam talian atau luar talian yang menggunakan peranti sehari secara berterusan hendaklah dirancang agar menepati manual PDPR versi 2. Sehubungan dengan itu, pertimbangan berikut perlu diambil kira dalam pembangunan jadual waktu, iaitu peruntukan masa PDP diselang dengan peruntukan masa tutorial agar murid tidak berterusan berada di hadapan layar. Dan yang keduanya ialah memperuntukkan waktu rehat pendek iaitu short break pada setiap 30 minit sesi PDPR, iaitu dengan memberi lebih kurang ruang antara 2 hingga 5 minit pada waktu peralihan mata pelajaran selama 5 hingga 10 minit dengan meminta murid melakukan aktiviti seperti regangan, senaman ringan jikalau mereka ingin mengambil makanan atau minuman atau juga boleh pergi ke tandas. Jadi ini ada perbezaan waktu di antara waktu PDP iaitu 2 hingga 5 minit dengan waktu tutorial atau regangan antara 5 hingga 10 minit apabila kita bertukar mata pelajaran tersebut. Kemudian penyediaan bahan pembelajaran iaitu gaya pembelajaran. Iaitu kalau kita lihat kalau kita pergi dulu luar talian dahulu. Iaitu tadi saya bercerita tentang dalam talian, sekarang luar talian. Iaitu kalau pelaksanaan kurikulum secara luar talian pula dilaksanakan dengan membekalkan modul pembelajaran yang komprehensif. Apa yang saya maksudkan komprehensif ialah mengikut kepada prinsip pembangunan sesuatu modul tersebut mengikut mata pelajaran, iaitu ada arahan, ada apakah tujuan kandungan ilmu tersebut dan kemudian ada aktiviti dan juga ada mungkin beberapa soalan. Jadi ini seperti yang dicadangkan dalam manual PDPR versi 2 untuk disesuaikan dengan peruntukan masa PDP dalam jadual waktu PDPR.
Okey, saya kembali kepada penyediaan bahan pembelajaran tadi iaitu gaya pembelajaran. Ini adalah perancangan aktiviti PDP serta penyediaan bahan pembelajaran yang sesuai berdasarkan gaya pembelajaran murid. Seperti kita adakan visual, audio atau pergerakan fizikal kinestetik iaitu ada pergerakan ya. Ini kita adakan supaya dapat memberi kesan yang lebih positif terhadap penguasaan murid. Pemakluman awal tata cara sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan aktiviti PDP perlu dinyatakan dengan jelas oleh guru agar tidak menimbulkan kekeliruan dan bebanan kepada ibu bapa atau penjaga ataupun kepada murid sendiri. Seterusnya ialah peruntukan masa tutorial. Peruntukan masa tutorial adalah merupakan tempoh masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan latihan atau tugasan PDP bagi tujuan pengukuhan dan penggayaan. Iaitu yang pertamanya, tutorial boleh dilaksanakan sama ada secara dalam talian atau luar talian. Saya ulangkan, iaitu tutorial boleh dilaksanakan sama ada secara dalam talian atau luar talian. Sekiranya guru memilih untuk melaksanakan tutorial secara luar talian, guru hendaklah bersedia secara on-call jikalau diperlukan oleh murid untuk menerima sebarang pertanyaan semasa tempoh tutorial tersebut. Ataupun kalau kita lihat pemberian latihan atau tugasan semasa tutorial hendaklah bersesuaian dengan tahap murid iaitu berfokus serta boleh diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan agar tidak berlaku lambatkan kerja rumah. Jadi di sini saya ingin terangkan dengan kata yang lebih mudah iaitu waktu tutorial ini ialah sama ada guru masih boleh kekal ya secara online dan murid kembali jikalau ada soalan yang ingin ditanya ataupun guru memberi tugasan yang hanya memerlukan tempoh yang pendek dan guru kata kita kembali balik 10 minit selepas ini untuk kita menyemak apakah dapatan-dapatan jawapan yang murid dapat. So this is kalau kita lihat adalah flexibility yang kita berikan untuk guru melaksanakan ini. Okey, seterusnya ialah penyelarasan rancangan pengajaran tahunan ataupun RBT. Apabila pihak sekolah telah mengenal pasti peruntukan masa PDP dan tutorial PDPR, guru mata pelajaran perlu menyelaras semula rancangan pengajaran tahunan iaitu RBT dengan menentukan kandungan kurikulum, mata pelajaran serta kaedah yang bersesuaian yang akan dilaksanakan dalam tempoh PDPR. Jelas sungguh ya penerangan daripada Yang Bahagia Datin Sri tadi. Jadi bagaimanakah peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial ini Yang Bahagia Datin Sri dizahirkan dalam jadual waktu PDPR? Okey, kalau saya nak pemudahkan soalan daripada Encik Tajul tadi, dia kata macam mana peruntukan masa ini ya, PDP dan peruntukan masa tutorial ni kita nak jemakan, kita nak buat ni jadual waktu ni macam mana? Itu sebenarnya soalan dia ya. Jadi yang senangnya ialah sekolah boleh menyusun jadual waktu ini dengan mengambil kira pendekatan yang ingin dilaksanakan. Jadual waktu ini boleh sepenuhnya melalui kaedah seperti yang akan saya berkongsi ini, iaitu yang pertamanya jadual waktu secara dalam talian sepenuhnya jikalau kita ada kemudahan dan juga kesesuaian ini dalam kalangan murid dan juga guru, di mana aktiviti PDP dalam peruntukan masa PDP adalah secara langsung iaitu real time. Guru bertemu dengan murid secara real time ya dan menggunakan aplikasi seperti Meet, Skype, Teams atau Zoom. Manakala waktu tutorial boleh dilaksanakan secara online atau offline, fleksibel. Ini telah saya sebutkan di peringkat awal tadi, iaitu jikalau guru merasakan bahawa dia mahu kekal atas talian, jikalau murid ingin bertanya boleh terus kekal, ataupun tutorial ini kita berikan waktu tempoh untuk murid melaksanakan tugasan yang boleh sama ada dia kembali semula kepada gurunya dalam tempoh 10 minit ke 15 minit atau untuk mereka terus bertemu apabila mereka bertemu di waktu pelajaran, mata pelajaran
di hari yang lain contohnya ya. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, jika guru memilih untuk tutorial secara offline. Jadi ini jelas saya rasa kalau misalnya kita ikuti apa penerangan saya tadi. Yang keduanya ialah jadual waktu sepenuhnya secara bukan dalam talian, iaitu bukan menggunakan peranti. Di mana sekolah boleh menyediakan modul pembelajaran yang boleh disampaikan melalui pelbagai platform dan medium seperti Google Classroom, WhatsApp, email atau bahan bercetak yang diambil secara berkala atau sebagainya. Jadi kalau bahan bercetak tadi kita kementerian ingin maklumkan kepada guru agar arahan adalah jelas, kandungannya dalam konteks pada awal kurikulum itu yang perlu dikuasai, dan juga ia bukan memberikan aktiviti latihan sepenuhnya. Kerana kita perlu membantu murid untuk memahami kandungan ya, dan juga untuk mereka melaksanakan apa jua tugasan mungkin berdasarkan buku teks dan sebagainya. Yang ketiga ialah gabungan kedua-dua jadual waktu dalam talian dan luar talian. Terdapat beberapa contoh jadual waktu gabungan ini, iaitu contoh 1 seperti paparan dan contoh 2, guru atau sekolah yang menentukan pendekatan yang boleh digunakan atau yang akan digunakan. Manakala contoh 3, murid dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu murid yang boleh mengikuti secara online dan ada kumpulan murid yang boleh mengikuti secara offline. Jadi berdasarkan peruntukan masa PDP dan peruntukan masa tutorial yang telah diberikan dalam yang saya sebutkan tadi, pihak sekolah perlu merancang dengan teliti jadual waktu PDPR ini, dan ini bagi memastikan murid mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang seperti mana kita lihat dalam hasrat kurikulum persekolahan bagi meneruskan pembelajaran ke peringkat yang seterusnya. Baiklah, yang bagi Datin Sri. Jadi saya yakin ya, yang bagi Datin Sri, bahawa para penonton kita di luar sana ada dalam kalangan mereka adalah guru prasekolah dan juga guru pendidikan khas. Jadi adakah pelaksanaan jadual waktu PDPR ini melibatkan murid prasekolah dan juga murid pendidikan khas? Serta bagaimanakah ianya dilaksanakan? Bolehkah yang bagi Datin Sri jelaskan? Terima kasih Saudara Tajul. Sememangnya kalau kita lihat dalam kurikulum kebangsaan kita memang mengambil kira ya, iaitu kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah dan juga pendidikan khas. Jadi bagi murid prasekolah, jadual waktu PDPR perlu disesuaikan dengan peruntukan waktu yang digariskan dalam KSPK ataupun kurikulum standard prasekolah kebangsaan semakan 2017, dan aktiviti pembelajaran murid prasekolah perlu dibimbing sepenuhnya oleh guru, manakala pembelajaran kendiri berstruktur pula perlu disokong oleh ibu bapa atau penjaga di rumah. Kita boleh lihat contoh seperti paparan slide yang disediakan untuk menjelaskan apa yang saya sebutkan tadi. Manakala murid pendidikan khas pula, jadual waktu PDPR KSPK Pendidikan Khas semakan 2017, KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran semakan 2017 dan KSSM Pendidikan Khas dilaksanakan secara fleksibel bergantung kepada keupayaan murid berkeperluan khas ataupun disebut sebagai MBK. Bagaimana pula dengan pelaksanaan PBD yang bagi Datin Sri, mungkin yang bagi Datin Sri boleh jelaskan kepada para penonton kita. Seperti yang dinyatakan dalam buku Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah edisi kedua 2019, PBD perlu dilaksanakan secara berterusan sepanjang tempoh PDP. Maksudnya sama ada habis sesuatu aktiviti pembelajaran atau dilihat sebagai beberapa tempoh waktu untuk sesuatu topik ya. Oleh itu sepanjang tempoh PDPR ini, PBD perlu dilaksanakan oleh guru bagi mengesan
dan memantau tahap penguasaan murid secara berterusan. Kita juga berharap apabila PBD ini dilaksanakan semasa PDPR, murid akan lebih bermotivasi untuk menghadiri dan melaksanakan PDPR dengan lebih konsisten kerana mereka tahu apakah kemajuan, kelemahan yang mereka perlu perkukuhkan dan apa pula ilmu-ilmu yang akan datang yang mereka perlu pelajari dan kuasai. Jadi data PBD amat penting bagi guru menambah baik kualiti pengajaran atau merancang intervensi yang sesuai untuk membantu murid meningkatkan tahap penguasaan mereka. Baik, soalan seterusnya yang bagi Datin Sri, adakah KPM menyediakan sebarang bahan sokongan untuk membantu guru merancang PDPR mereka? Sebelum berlakunya pandemik COVID-19 lagi, KPM melalui bahagian pembangunan kurikulum dan juga ada bahagian-bahagian yang lain yang menyokong kepada kandungan kurikulum telah membangunkan pelbagai bahan sokongan kurikulum. Guru-guru boleh merujuk portal rasmi BPK untuk mendapatkan bahan sokongan kurikulum yang ada pada portal tersebut. Seperti di paparan slide, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan pautan untuk dicapai oleh guru bagi mendapatkan bahan sokongan tersebut bagi mata pelajaran kurikulum ataupun mata pelajaran tertentu mengikut bidang yang dinyatakan. Baik, terima kasih bagi Datin Sri. Jadi selanjutnya bagi Datin Sri, bagaimanakah JPN, BPD, pengetua atau guru mata pelajaran serta ibu bapa atau penjaga dapat memainkan peranan dalam memastikan jadual waktu PDPR ini dapat dilaksanakan dengan efisien? Jadi saudara Tajul, perkataan efisien itu menarik perhatian saya. Efisien itu bukan saja kita takrifkan kepada kecekapan, tetapi kita mahu juga ada kualiti apabila murid mengikuti pembelajaran tersebut, ya. Untuk itu gabungan, ya, iaitu pasukan antara pihak pentadbir sekolah dengan guru kena betul-betul faham tentang manual PDPR ini dan juga panduan untuk merangka, merancang, menggubal ataupun membina semula jadual waktu ini ataupun apa yang ada dibuat penambahbaikan, iaitu supaya kita memainkan peranan masing-masing dengan lebih berkesan, ya. Kita tidak boleh bekerja secara bersendiri, tetapi kita perlu mendapatkan juga penyelesaian daripada pihak JPN, PPD dan juga pihak guru besar dan juga pengetua. Jadi bagi JPN dan PPD, mereka perlu memastikan manual dan panduan ini disebar luas kepada semua pihak yang berkepentingan. Ya, berkepentingan itu kita faham, ya, maksudnya pihak guru besar, pengetua, guru, malahan kita lihat ibu bapa juga ada yang berminat untuk memahami tentang panduan ini. Yang kedua ialah memberi taklimat dan memberi khidmat nasihat dari semasa ke semasa berkaitan panduan ini kepada semua pengetua dan guru besar. Maksud saya di sini taklimat ialah bukan dia buat sekali dan kemudian dia habis, ya, begitu saja. Tetapi ia perlu ada kesinambungan. Maksudnya kali pertama kita memberi taklimat iaitu secara general dan umum. Keduanya mungkin kita kembali lagi berjumpa dengan guru besar pengetua itu untuk kita sasarkan apakah aspek-aspek yang perlu kita beri penekanan yang kalau misalnya ada isu ataupun persoalan yang ingin ditanyakan oleh pengetua dan guru besar. Jadi secara pada saya ialah secara konsistennya, berjadualnya di mana JPN dan PPD boleh memberi taklimat dan juga berbincang secara berterusan. Dan yang ketiga ialah memantau pelaksanaan panduan ini dan memastikan semua tindakan penambahbaikan dari semasa ke semasa dilaksanakan oleh sekolah, ya. Jadi perkataan memantau itu bukan melihat kelemahan ataupun simply kita nak cari apa kesalahan di pihak sekolah, tetapi tidak. Memantau ini ialah kita nak menambah baik mana yang tidak difahami, mana kalau misalnya yang tidak boleh melaksanakan. Jadi PPD dan JPN boleh memberikan
bantuan untuk dibantu untuk tujuan tersebut. Manakala bagi pihak pengetua dan guru besar pula, peranannya adalah yang paling utama yang ingin kami kementerian menekankan ialah merangka jadual waktu semasa PDPR seperti yang digariskan dalam panduan ini bagi semua guru. Dan kita perlu selaraskan pengetua dan guru besar agar kita tidak serahkan secara sendirinya guru membina tanpa faham ataupun tanpa ada keselarasan antara satu guru mata pelajaran dengan guru mata pelajaran. Ini penting kerana dia melibatkan masa untuk kita sama ada secara offline ataupun online. Dan yang keduanya ialah memastikan semua pihak yang berkepentingan seperti guru, ibu bapa, penjaga memahami pelaksanaan jadual waktu semasa PDPR dan khususnya murid juga. Dan yang ketiganya ialah memastikan semua guru melaksanakan PDPR berdasarkan jadual waktu yang ditetapkan bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid. Jadi kalau kita dah ada jadual waktu, murid pun perlu tahu jadual waktu tersebut, malahan ibu bapa ataupun penjaga. Jadi kalau kita dah memberi waktu-waktu sekian mata pelajaran untuk bermula pada katakan pada jam 8 ke 9, maka guru telah bersedia dan murid juga bersedia. Kita harap supaya adanya keselarasan berlaku di antara murid dan pihak guru. Kita tidak mahu bahawa bila murid bersedia, ada guru yang mungkin ada kekangan dan juga sakit dan sebagainya. Tetapi perkara ini kalau berlaku, maklumkan cepat-cepat kepada pihak sekolah bahawa waktu tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ditangguh pada waktu yang lain. Jadi penyelesaian permasalahan ini perlu timbul dalam pelaksanaan, perlu diselesaikan dalam pelaksanaan jadual waktu sekiranya ada. Dan memantau pelaksanaan PDP dan tutorial dilaksanakan berdasarkan jadual waktu PDPR yang telah ditetapkan. Dan bagi guru mata pelajaran pula iaitu yang pertamanya ialah menentukan kandungan kurikulum yang akan dilaksanakan berdasarkan jadual waktu PDPR. Dan bila saya sebut menentukan kandungan kurikulum, kerana kita baru memula tahun 2021 dah masuk bulan Februari, kita dah boleh menentukan apakah tajuk-tajuk berdasarkan yang digariskan, yang dipetakan dalam kurikulum tersebut. Kita tidak mahu ajar yang patutnya yang belum lagi murid menguasai konsep tetapi kita dah pergi jauh. So itu yang perlu diberikan penekanan. Keduanya ialah menyediakan bahan PDP dan tutorial yang bersesuaian dalam peruntukan masa yang ditetapkan dalam jadual waktu PDPR serta boleh diakses semula oleh murid jikalau ada yang tertinggal disebabkan demam, sakit ataupun mungkin pada hari tersebut capaian internetnya tidak berapa baik. Dan yang ketiga ialah melaksanakan PDPR berdasarkan jadual waktu yang telah ditetapkan. Dan yang keempatnya ialah mentadbir PBD selari dengan pelaksanaan PDP dan tutorial yang dilaksanakan. Dan yang kelimanya ialah membuat jaringan dengan ibu bapa, penjaga atau murid dalam melaksanakan jadual waktu PDPR. Bila katakan jaringan ini, saya rasa pada waktu yang kita tidak dapat bersemuka dengan murid, ibu bapa adalah kita harap memberi sokongan yang paling tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran murid ini bagi memastikan dia berterusan dan murid dapat menguasai kandungan mata pelajaran. Dan yang keenamnya ialah memaklumkan kepada ibu bapa, penjaga dan juga murid sekiranya berlaku sebarang perubahan jadual waktu. Jadi apa yang saya kongsikan tadi ini perlu diberikan perhatian kerana kita tidak mahu dalam kita merancang tu ada yang kita kegagalan berlaku di peringkat tersebut. Dan yang akhir sekali adalah peranan ibu bapa penjaga iaitu ibu bapa penjaga amat diperlukan bagi memastikan anak-anak jagaan kita mendapat jadual waktu PDPR yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan yang keduanya ialah memastikan anak ataupun anak jagaan kita mengikuti PDPR berdasarkan jadual waktu yang telah ditetapkan melainkan kalau ada perubahan yang dimaklumkan.
Dan yang ketiga ialah berkomunikasi dengan pihak sekolah bagi menyokong pembelajaran anak ataupun anak jagaan kita. Dan yang keempatnya ialah memberi sokongan dalam membantu anak ataupun anak jagaan untuk belajar. Jadi kita benar-benar berharap agar semua pihak yang dinyatakan tadi dapat memainkan peranan padu agar pelaksanaan jadual waktu PDPR dapat membantu dalam memastikan kelangsungan pembelajaran murid walaupun pada tahap ataupun ketiga ini berada di rumah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang saya hormati sekalian. Itulah penerangan yang telah kita terima daripada Yang Berbahagia Datin Seri Hajah Nur Zamani Bin Hamid dan Ketua Pengarah Masyarakat Malaysia, Ketua Dasar dan Kurikulum mengenai panduan pelaksanaan jadual waktu PDPR. Jadi kita berharap dengan penerangan yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Datin Seri dapat memberi maklumat serta kefahaman kepada kita semua untuk memastikan ianya dapat dilaksanakan secara berkesan. Akhir kata, sebagai moderator sesi wacana ilmu, mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam mengendalikan majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebarang pertanyaan dan aduan boleh di-emailkan kepada aduankurikulum2021@gmail.com dan nombor telefon 03-884-2279. Saya ulangi, sebarang pertanyaan dan juga aduan boleh di-emailkan kepada aduankurikulum2021@gmail.com, nombor telefon 03-884-2279. Akhir kata dari saya, sekian, salam hormat dari kami, terima kasih.